Selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam. Bersama lagi dengan saya She Kinden Crochet. So hari ni kita ada tutorial terbaru untuk korang, iaitu cara untuk mengait lapik meja yang paling simple dan senang. Cuma ada beberapa teknik je yang korang perlu tahu. Okey? Ini dia lapik meja bunga. Nampak tak? Okey? Yang ni dia akan tambah cantik. Besar dia akan jadi sangat cantik untuk lapik meja korang. So kita akan ajar korang tutorial yang ini. Okey, sebelum kita teruskan dengan tutorial lapik meja ni, so kita harap korang jangan lupa untuk tekan subscribe dan jangan lupa untuk tekan loceng dan share video ataupun tutorial ini dengan kawan-kawan korang. Okey, kepada yang dah buat, terima kasih. Semoga anda dilimpahi rezeki yang berkat. Okey? So, kita nak buang masa, jom kita tengok tutorial untuk mengait lapik meja yang comel ni. Jom kita. Pertama sekali, kita buat slip knot. Okey, kemudian kita akan chain sebanyak 7. Okey, ataupun kita akan kait 7 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita akan join ataupun kita akan sambungkan dengan yang pertama seperti ini. Kita masukkan jarum kita di sini. Tarik masuk benang ke dalam 2 gelung yang ada pada jarum kita. Jadi kita dah dapat bulatan ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dia ring. Okey. Kemudian kita akan change 2. 1, 2. Kemudian kita akan kait lagi 23 double crochet di dalam lubang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua puluh tiga, 24. Kemudian kita akan slip stitch di stitch di atas yang kedua ni. 1, 2. Kita akan slip stitch di sini. Dan kita akan kira semua sekali sepatutnya ada 24 double crochet di dalam bulatan ni lah. Termasuk 2 change pertama yang kita kait tadi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Okey, cukup 24. So, bermakna barisan pertama kita dah siap. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan barisan kedua. Kita akan change 4, okey. 1, 2, 3, 4. Kemudian, kita akan skip 1 stitch di sebelah dia. Ni. Kemudian, kita akan kait 1 double crochet di stitch yang kedua. Okey. Kita change 2. 1, 2. Kita skip 1 stitch di sebelah dia dan kita kait 1 double crochet di stitch yang kedua di sebelah dia yang ni. Kita change 2. Skip 1 stitch di bawah ni dan kita kait 1 double crochet di sebelah stitch yang kita skip tadi. Okey. Dia akan jadi seperti ni, okey. Kita change 2. 1, 2. Kita skip 1 stitch di bawah ni dan kita akan kait 1 double crochet di stitch yang kedua. Okey. Kita change 2, skip 1 stitch di bawah ni dan kita kait 1 double crochet. Change 2, skip 1 stitch di bawah ni, kait 1 double crochet di sebelah dia. Change 2, skip 1 stitch di bawah ni, kita kait 1 double crochet di sini. Change 2, skip 1 stitch dan kait 1 double crochet di bawah ni.
Change 2, skip satu stitch di bawah ni dan kita kait satu double crochet di sebelah dia. Okay, kita change 2, skip satu stitch di bawah dan kita kait satu double crochet di sebelah dia. Change 2, skip satu stitch di bawah ni, kita kait satu double crochet di sebelah dia. Dan kita change 2, 1, 2. Dan kita akan skip satu stitch di sini dan kita nampak kita dah jumpa. Kan tadi first kita ada kait 4 double crochet. 4 change. So kita akan slip stitch di stitch yang kedua. 1, 2. Okay, di sini. 1, 2. Di sini kita akan slip stitch di sini. Okay. Kemudian kita change 1. Untuk barisan yang ketiga, okay, kita tukar benang. Okay. Kita buat slip knot. Seperti ini. Dan kita akan ambil dari permulaan yang Kin matikan benang di sini tadi. So, kita akan mulakan di ruang kosong sini. Okay. Kita masukkan jarum di dalam lubang ni. Pegang. Kemudian Kin tarik benang oren ni masuk ke dalam benang kuning dan juga lubang benang oren seperti ni. Okey, so secara rasminya Kin dah tukar benang. Okey, dan kita akan change 3. 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat triple crochet. Okey, triple crochet bermakna macam double crochet, cuma kita akan tambah satu lagi lilitan ataupun gulungan. Kalau double crochet kita lilit satu saja kan. Untuk triple crochet kita akan lilit sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey, kita akan dapat 3 gelung di jarum kita. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lubang ni. Tarik masuk benang ke dalam lubang yang besar ni. Dan kita akan dapat 4 gelung pada jarum kita. So, kita lilit jarum kita dengan benang. Tarik masuk pada 2 yang pertama. Okey, kita tinggal 3 lilit. Pada 3 gelung pada jarum kita. Kita lilit lagi benang kita. Tarik masuk kedua gelung yang seterusnya. Dan kita dapati ada 2 lagi gelung. So, kita lilit, kita masuk ke dalam 2 gelung lain. So, kita dah siap triple crochet yang pertama. So, kita akan buat lagi 2 triple crochet sebab kita nak 4 triple crochet di setiap lubang. Okay. Triple crochet kita lilit 2. Masuk. So, kita akan buat perlahan-lahan lah. Supaya orang boleh tengok lah. Okay. Okay, ada 4 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan change 3. 1, 2, 3. Dan kita akan masuk ke lubang yang di sebelah dia. Kita akan buat lagi 4 triple crochet. Okay, kita lilit 2. 1, 2. Masukkan ke lubang sebelah dia. Okay, 1, 2, 3 kali kita lilit. Kita lilit lagi 2. Kita buat triple crochet yang kedua. Dan kita lilit lagi untuk triple crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Kita lilit lagi. Kita buat untuk triple crochet yang keempat. 1, 2, 3. Kemudian kita change 3. 1, 2, 3. Dan di sebelah dia juga kita akan ulang yang sama. Kita akan buat 4 triple crochet. 1, 2, 3. Lilit lagi 2 kali. Kita buat triple crochet yang kedua. Kita buat triple crochet yang ketiga.
buat triple crochet yang keempat. Okay. Dia akan jadi kelihatan seperti inilah. So kita akan change 3. 1, 2, 3. Okey, lupa nak bagi tahu untuk row yang kedua, korang kena pastikan tiang ni korang ada 12 tiang, okey? 12 tiang, okey? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey. Kalau tak cukup atau terlebih bermakna korang dah buat silap, so korang kena buat lagi sekali lah. Kalau tak, korang tak akan dapat exactly bentuk yang sama lah. Okey. Kita akan sambung untuk triple crochet. 4 triple crochet di lubang yang seterusnya. 1 2 3. Okey, kita buat untuk triple crochet yang kedua. 1 2 3. Kita buat triple crochet yang ketiga. 1 2 3 dan kita buat triple crochet yang keempat. 1 2 3. So kita dah cukup 4 triple crochet. Kita change 3. 1 2 3 dan kita akan ulang step yang sama sampai di hujung sini dan kita akan slip stitch di sini. Okey, bila kita dah siap untuk barisan yang ketiga, kita akan kembali semula. Okey. Okey, kita dah sampai ke stitch yang terakhir. So, kita akan change 3. 1, 2, 3. Dan kita akan slip stitch di stitch yang ketiga. Sebab untuk permulaan tadi kita tak kait 2 change. Tapi kita kait 3 change kan. So, kita akan slip stitch di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, di sini. Okey, inilah kejadian untuk barisan yang ketiga. Okey, pastikan ada 12 kelopak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau cukup 12, bermakna apa yang kita buat ni memang dah betul. Kemudian, apa yang perlu kita buat? Untuk barisan yang keempat, kita change 2, 1, 2. Kemudian, kita akan kait di sini, di lubang ni kita akan kait 4 double crochet. Okey, 4 double crochet. Okey, 1 2 3 4. Okey, kita kait 4 double crochet. Kemudian kita akan change 3. 1 2 3. Dan kita akan kait 4 double crochet lagi di dalam lubang yang sama. 1 2 3 4 double crochet. Okey. Kemudian kita akan teruskan di setiap lubang ni. Kita akan kait 4 double crochet. Okey, kita terus ke lubang yang sebelah ni, kita kait 4 double crochet. 1 2 3 4. Okey, kita change 3. 1 2 3 dan kita kait 4 double crochet lagi di dalam lubang yang sama. 1 2 3 4. Okey. So setiap lubang ni kita akan kait 4 double crochet diselangkan dengan 3 change dan 4 double crochet. Okey. Pergi ke sebelah, kita kait 4 double crochet. 1 2 3 4. Change 3, 1 2 3 dan kita kait 4 double crochet. 1 2 3
4. Okey, teruskan step yang sama sampai ke hujung sini. Nanti kita akan kait satu lagi kelopak yang terakhir dan kita akan ajar macam mana nak slip stitch. Okey. Okey, ni untuk kelopak yang terakhir. Kalau korang perasan ni kelopak yang terakhir. First korang akan kait 4 double crochet dulu di dalam lubang ni. 1, 2, 3, 4. Kemudian korang change 3, 1, 2, 3. Dan korang akan kait lagi 3 double crochet. Okay? 3 saja double crochet di dalam lubang yang sama. 1, 2, 3. Okey, kemudian kita akan slip stitch. Okey, di sini. Korang perasan tak? Tadi kita first buat tadi kita kait 2 double crochet. 2 change untuk first stitch tadi. So, kita akan slip stitch di stitch yang kedua. Okey, 1, 2 di sini. Okey, 1, 2 kita akan slip stitch di sini. Okey, nampak tak? So, inilah kejadian dia. Okey, Tara dah siap untuk bunga yang pertama lah. Okey, dia jadi macam ni. Okey, so kita dah siap. So kita change 1. Dan kita gunting benang panjang sikit lah untuk kita jahit nanti. Okay. So kita tarik benang kita seperti ni. Untuk cantum bunga-bunga ni. Okay, ni cara Kin. Sebab Kin rasa Kin lagi suka cara kedua ni. Sebab senang Kin nak tengok. Dan Kin tak keliru bila Kin cantumkan. Okay. So pertama sekali korang kena ada jarum mengait ni lah. Untuk benang yang besar. Nampak? Ni dia. So, kita masukkan jarum. So, kita masukkan jarum ni dan kita matikan benang. Okay, kita matikan siap-siap benang. So, pertama sekali, okay, kita pilihlah mana-mana bucu yang kita nak. Okay, kemudian kita akan mulakan daripada hujung bucu ni. Masukkan jarum. Okay. Ke dalam ni korang nampak yang ni. So kita ambil lagi satu bunga ni. Dan kita akan masukkan daripada mana-mana lah bucu yang korang nak. Okey. Masuk dan korang tarik. Okey. Dan korang tarik. Dan korang masukkan lagi. Okey. Korang tarik. Korang masukkan balik ke dalam lubang yang pertama tadi. Korang masuk. Korang jahit ikut ni kan. Korang masukkan yang ni kan. Yang ni kita masukkan je ke dalam lubang ni. Jarum. Dan kita tarik. Okey. Nanti dia akan jadi macam ni. Okey. Dia akan bercantum. Okey, korang masukkan lagi jarum korang kat sini. Okey. Okey, korang tarik kat atas. Masukkan pula dekat belah sini Okey. Kemudian korang akan masukkan jarum korang. Okey. Dekat lubang belakang ni. Untuk stitch yang pertama lah ikut belakang ni korang masukkan je. Okey. Kemudian korang masukkan jarum korang dekat stitch yang di sebelah. Dan masukkan lagi di stitch yang sebelah sampai sini sampai bucu yang kedua. Korang masukkan lagi sini.
korang masukkan di sini. Dan korang masukkan di sini. Okey, last sekali korang akan dapat balik kat bucu ni. Okey, kat bucu ni korang masukkan okey. Selalu kita masukkan kat lubang kan. Ni kita masukkan dekat ni. Benang ni. Benang yang kita kait ni kita masukkan dekat sini lah. Okey, kita masukkan dekat sini. Tengok betul-betul. Yang sebelah untuk stitch yang sebelah dia. Lepas tu kita pergi kita tarik yang satu lagi tadi. Okey. Kita tarik, kita pergi yang ke sebelah ni. Okey. Kita masuk dalam lubang je. Okay. Make sure dia depan dengan depan. Okay. Korang jangan terbalik satu depan, satu belakang. Paling penting korang kena tengok depan dengan depan. Dah masukkan. Korang masuk pula dalam lubang ni. Masuk ke bawah. Dan korang masukkan sini, ikut bawah juga. Nampak? So, dia akan jadi macam ni lah. Dia dah bercantum pun. Lepas tu, korang boleh jahit dah. Okay, korang jahit ikut tengah ni lah. Okay, kat tengah ni. Korang masukkan jarum korang. Dekat benang ni. Okay, pergi dekat belakang. Dan kita jahit lah. Kita matikan terus. Okay. Okay, ni dah jahit. And then kita boleh gunting benang kita. Okay, so kita gunting benang kita lah. Okay, nampak? Kita dah cantum 2. Okay, kemudian kita nak cantum lagi. Kita ajar untuk 4 dulu Masih yang sama. Okay, jarum yang kita tadi, kita dah potong benang tu, kita matikan. Okay. Untuk pengetahuan korang, untuk kait lapik meja ni, dia akan ada kat tengah-tengah ni Macam korang akan tengok kejap lagi, Ken akan ajar. Dia akan ada tengah-tengah ni. So, bila kita nak kait, advisable untuk korang cantumkan 4 dulu, supaya korang tak ada masalah ataupun kesilapan bila korang nak cantum yang tengah ni. Okay? Sebab apa? Nanti korang akan tahu. Kalau korang tersilap nanti korang akan tahulah. Korang kena buka balik, leceh kan. So untuk yang ni, Ken sarankan kait 4. Sebab pentingnya kait 4 dulu. Sebab kita nak ni cantum. Nak cantum. Okay, kait 4 ni dulu. Nanti kita akan kait lagi 2 kat bawah ni. So dia akan cantum lah. Nanti kita akan tunjuk secara details. Okay. So kemudian untuk cantum bunga yang ketiga. Okey, kita dah kait 2 kat atas ni. Pertama sekali, macam biasa kita kena skip. Okey, kita kena tinggalkan skip satu kelopak ni. Okey, satu bucu ni kita tinggalkan. Dan kita akan mula di bucu yang di sebelah dia. Okey. So, kita akan masukkan daripada bawah lah. Okey, kita cakap. Sebab kita nak sorok benang yang kita matikan tu. So, kita masuk sini. Untuk yang baru, kita boleh ambil mana-mana saja bucu. Lebih kurang sama je. Okay. Kemudian kita masukkan dari atas. Okay. Dan terus kita masukkan ke bawah. Okay. Kita masukkan. Okay. Kita masukkan terus dari atas. Dia lubang ni je. Okay. Dan kita masukkan ke bawah sini. Tarik je. Okay. Okay. Dan kalau nak senang, kita ni lepas kita dah
buat ke bawah. Kita buat macam ni je. Kita masukkan terus jarum kita ke dua-dua kelopak macam ni. Tarik. Okey, dah bercantum. Lepas tu macam Cik ajar, step yang sama. Masukkan ikut belakang ni. Okey, yang belah sini lah. Masukkan ikut belakang ni. Masukkan jarum kita ikut belakang ni. Masukkan ikut belakang ni. Supaya apa? Supaya kemas yang kita tak payah potong-potong benang banyak kali. Okey. Ni cara Kin. Terpulang pada korang nak buat style mana. Tapi Kin selesa dengan cara ni. Kalau untuk bunga yang macam ni lah. Okay, kemudian yang ni masuk terus pun. Kalau yang ni korang tak nak ni pun tak apa. Korang just masuk je atas bawah pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kita dah ni. Kita dah cantum macam ni. Nampak dia dah sama dah cantum. Lepas tu masa untuk kita matikan benang lah. First masuklah macam mana pun korang nak buat. Macam Kin. Okay, ni cara Kin lah. Okay, ni cara Kin matikan benang. Okay. 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 Kemudian kita gunting je benang kita. Okay. Nampak? Dah siap dua. Okay. Korang kena skip satu. Okay. Bila nak cantum yang lagi satu kat 4 untuk cukupkan 4. Okay. Kita menggunakan benang yang sama. Kita matikan. Okay. Ni yang lagi satu. Jadi kita nak cantumkan lagi 4. Okay. Yang ni kita buat daripada bawah dululah. Yang ni kita akan tunjuk daripada bawah. Macam biasa, yang bawah ni kita kena kosongkan satu. Maksudnya kita skip satu. Okay, kita akan skip satu. Okay, hopefully korang nampak. Okay, ada 1, 2, 3. Yang ketiga ni kita akan skip juga satu kelopak. Okay. Kita skip satu kelopak dan kita pergi ke kelopak yang sebelah dia. So kita masuk ikut bawah ni. Benang. Dan kita ambil yang baru. Yang satu lagi yang keempat. Bunga yang keempat. Okey. Kita terus masuk je daripada bawah ni ke. Okey. Okey, dan terus cantum. Kalau nak senang, dah masuk ke bawah, korang cantum je macam ni. Lepas tu korang boleh masukkan jarum korang kat bawah ni. Terus. Okay. Dekat dalam lubang ni terus. Tak ada masalah. Okay. Okay. Kemudian macam biasa kita akan jahit ikut bawah ni. Okay, kita dah sampai sini. Masukkan jarum. Terus, okay, kita tarik. Yang ni, yang sebelah ada juga. Yang baru ni pun, kita akan kait sebelah. Kita akan cantum sebelah. Maksudnya kita akan cantum dua-dua kelopak. Sebelah menyebelah. Okay, side by side lah. So, seperti ini dan letak di sini. Okay, dan kalau nak senang, korang tu jahit je. Okay, korang dah siap. Jahit. Okay. Ni korang boleh matikan benang terus.
Dan kita boleh gunting benang. Okey. Dan kita akan cantum lagi. Okey. Di sini. Okey, sekarang kita nak cantum yang bawah ni pula. Okey. Kita nak cantum. Okey, ni tak cantum. Okey. Kita dah cantum 3. Yang keempat macam biasa. So, kita akan skip satu kat sini. Okey, kita akan skip satu kelopak. Kita pergi dekat kelopak yang di sebelah dia. Okey, kita akan mula daripada bawah. Kita tarik. Pastikan benang kita dah dimatikan lah. Dan kita terus. Yang ni, untuk yang bahagian atas ni, kita akan cantumkan dengan yang ini. Yang pertama. Okey, bunga yang pertama. Kita akan skip juga satu kat sini. Satu kelopak kita akan pergi cantumkan ke kelopak yang di sebelah dia. Yang inilah. Okey, nampak? Kita skip satu kelopak. Kita cantum yang di sebelah dia. Kita just masuk je benang kita kat sini. Okey. Dan jahit je lah. Kalau korang nak senang, korang jahit sekali je. Lepas tu, kita masukkan benang ikut belakang ni. Okey. So, kita pergi dekat bucu yang di sebelah dia ni. Dan kita akan cantumkan dengan yang sini. Yang di sebelah dia juga. Okay. Just. Okay. Masukkan je. Okay, kalau macam ni, kita just terus gabung dua dia macam ni. Kedua-dua kelopak. Kedua-dua bunga ni kita gabung je. Kita masuk je. Okay. Kita harap korang faham. Cuba untuk bagi korang faham. Dan kita boleh terus matikan je lah kita punya ni. Senang. Okay. Kemudian kita gunting. So, kita dah siap 4. Nampak? Ni benang yang lebih-lebih ni nanti kita akan jahit lah. Jahit dan matikan lah. Untuk benang-benang yang lebih ni nanti kita akan jahit dan kita akan matikan. Okay, ni dah siap 4. Bila korang nak cantum bawah, lepas tu korang cantum bawah pula. Advisable korang cantum macam ni, macam ni. Okay. Sebab takut nanti kalau tersilap, korang tertinggal satu ni, nanti akan ada problem untuk korang cantum yang tengah-tengah ni. Okay. So, macam biasa, ini pun sama. Kita akan skip satu kat sini. Kita akan start kait dekat sini. Dekat sini lah. Okay, seterusnya. Okay, ni kita buat 4. Lepas tu yang bawah ni kita tambah satu. Yang tambah satu ni pun sama. Okay, kita skip satu. Okay, kita start kait dengan yang bawah ni. Okay. Dengan kelopak yang kelima. Okay, 1, 2, 3, 4. Untuk kelopak yang kelima, kita dah cantum dekat sini. So, kita nak sambung yang belah sini. Okay, yang satu lagi. Lepas tu sama juga, kita akan skip satu dekat sini. Skip satu kelopak. Kita mulakan dekat sini. Okay. Dan kita start lah dekat bucu ni dulu. Okay. So, kita ambil kelopak satu lagi ni. Okay. Kita ambil kelopak yang satu lagi. Kita masuk ke bawah je. Make sure korang guna warna yang sama lah untuk cantum ni. Maksud dia warna benang ni dengan benang yang korang buat ni. Waktu korang nak cantum. Warna apa. So, kita terus jahit. Okay. And then, kita pergi ke sebelah dia. Belah sini, kita jangan pergi ke... pergi belah sini lah. Nak pergi ke belah sini pun boleh. Tak ada masalah. Sorry. Tak boleh pergi ke belah sini. Kalau korang cantum belah sini dengan belah sini, maksudnya korang punya kelopak yang korang
skip tadi tu nanti dah tak ada. So korang kena terus pergi ke bahagian belah dalam dia. Okay, jangan sesekali cantum belah yang atas ni. Sebab kalau korang cantum, bentuk dia dah tak sama macam ni. Faham? Kalau korang cantum juga, katalah kita tunjuk contoh katalah korang cantum juga yang sini. Okay, korang cantum. So bermakna korang punya yang ni tak adalah untuk korang cantumkan ni segi 4 kita ni lah. So jangan cantumkan dekat situ. So kita tunjuk contoh, jangan buat dekat situ. So korang kena pergi ke belah sini. Okey, ke belah dalam. Jangan pergi ke belah atas, pergi ke belah bawah. Tiap kali korang nak cantum, pergi ke belah bawah. Okey. So korang mulakanlah masukkan benang korang. Okey, macam ni. Okey. Okey. Lepas tu yang ni pun ke sebelah dia lah. Kelopak dia yang sebelah. Kemudian korang boleh matikan. Okay. Dan kita potong benang. Okay, nampak? So korang boleh cantum. Ni dah cantum, ni pun sama. Korang akan skip satu kelopak. Dan yang ni pun korang kena skip satu kelopak. And then baru korang cantum macam ni. Okay. So dia akan jadi macam ni. Okay, itu sahaja. Nanti bila dah siap semua sekali, yang beberapa lah yang Ken nak cantum kejap lagi. Dan Ken akan kembali semula. Okey, baiklah. Ini antara contoh yang Ken dah cantumkan. Okey, bila kita dah cantumkan, dia cantum macam ni. Okey, kita cantumkan dua-dua. Kemudian kita akan skip. Okey, skip satu stitch. Okey, bukan satu stitch lah. Kita skip satu set. Okey, satu set kelopak yang ni. Kemudian kita akan sambungkan satu lapik ni dengan lapik yang sebelah inilah, macam ni. Okey, so dia akan jadi macam ni. So korang tengok betul-betul lah macam mana. So kita memang akan tinggalkan ataupun skip satu kelopak di setiap kuntum, di setiap kuntum bunga. Okey, nampak kita skip bukan kotak, kelopak. Okey, kita skip satu kelopak dekat sini. Lepas tu kita cantum dua. Yang ni pun kita skip satu kelopak. Lepas tu kita cantum dua. Okay. So korang kena tengok betul-betul. Okay. Kemudian yang tengah ni kita akan buat penyantum dia. So Ken nak tunjuk ke korang cara nak kait penyambung ataupun pencantum dia. Okay. Pertama sekali kita buat slip knot. Kemudian change 4. 1, 2, 3, 4. Kita join dengan yang pertama ataupun sambungkan dengan yang pertama seperti ini. Okey. Kemudian kita change 2. 1, 2. Kemudian kita akan kait 2 double crochet di dalam lubang yang samalah. 1, 2. Okay, kita dah kait 2 double crochet menjadikan kita dapat 3 double crochet termasuk 2 change pertama yang kita kait tadi. Okay, 1, 2, 3. Kemudian kita change 2, 1, 2. Dan kita kait lagi 3 double crochet di dalam lubang yang sama. Okay. 1, 2, 3.
3 double crochet. Kemudian kita change 2. 1, 2. Dan kita kait lagi 3 double crochet di dalam lubang yang sama. 1, 2, 3. Kemudian kita change 2. 1, 2. Dan kita kait lagi 3 double crochet di dalam lubang yang sama. 1, 2, 3. Kemudian kita change 2. 1, 2. Dan kita akan slip stitch di stitch yang kedua di atas ni. 1, 2 di sini. Okey, semua sekali kita dah dapatkan 4 kelopak lah. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita akan slip stitch 2. Kita akan kait, maksudnya kait 1 slip stitch di 2 stitch yang seterusnya. Okey. Kita masukkan jarum di stitch yang sebelah, slip stitch 1. Masukkan jarum di stitch yang di sebelah dia pula, slip stitch 2. Okey. So kemudian kita dah jumpa bucu ni, kita akan kait 1 single crochet dan kita akan change 2. 1, 2. Kemudian kita akan kait 2 double crochet lagi di dalam bucu yang sama. 1, 2. Okey, kita dah dapat 2 di sini. So kita dah dapat 3 double crochet lah. Termasuk 2 stitch pertama yang kita kait tadi. Okey, 1, 2, 3. Kemudian kita change 2. Okey. Okey, sebelum kita change 2 tu, sorry . Kemudian kita change 1. Okey, kita ambil yang mana kita dah cantum tadi. Ni kita dah cantum kan. So yang macam kita cakap, kita ada tinggalkan stitch atau kita skip satu kelopak tadi di sini. Okey, first kita akan cantumkan untuk kelopak pertama. Okey. So macam masa kita dah buat ni. So kita dah change 1. Kita masukkan jarum kita di bahagian bawah dia. Bahagian bawah ni kita dah masukkan jarum kita di sini. Kemudian kita tarik benang kita kuning ni. Kita tarik masuk ke dalam benang oranye dan kuning yang ni lah. Di tengah-tengah ni. Seperti ini. Kemudian kita change satu lagi. Dan kita akan kait 3 double crochet di dalam bucu yang sama di sini. Okey. 1, 2, 3. Kemudian dia akan jadi seperti ini. Okey. Kemudian kita akan pergi ke bucu yang di sebelah ni pula. Okey, sebelum tu kita akan change satu dulu. Kita dah change satu. Kita pergi ke sebelah ni, bucu yang di sebelah ni. Kita akan kait 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Kita change 1. Okey, kita pergi pula di set bunga yang di sebelah kiri ni pula. Okey, kita ambil bahagian belakang dan kita cari yang kita skip satu kelopak tadi di sini kan. So kita pergi dekat bucu dia bahagian belakang, kita masukkan juga jarum kita di sini. Okey, kemudian kita tarik benang kuning kita, tarik masuk ke dalam benang oranye dan kuning bersama. Kita change satu dan kita akan kait lagi 3 double crochet di dalam penjuru kelopak kuning ni. Okey, 1, 2, 3. Kemudian kita change satu. Okey. Nampak? Maksudnya setiap bucu yang kita tinggalkan tadi, yang kita skip ataupun di setiap kelopak yang kita skip tu untuk kita kait sambungan dia. Okey. Kemudian kita chain satu, kita kait di sebelah ni. Okey. Di bucu yang di sebelah ni kita akan kait 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey, kemudian kita change satu. So kita nampak bucu untuk yang di sebelah kelopak bunga yang sebelah ni pula. Kita pergi dekat kelopak
yang kita skip satu tu. Yang kosong di antara dua sambungan ni. Okey, di antara dua sambungan ni kita ada yang kosong di sini. So, kita pergi di bucu yang ni. Kita masukkan jarum kita di bawah. Sama juga step dia. Okey, tarik masuk benang sini. Change satu. Dan kita akan kait 3 lagi double crochet di dalam lubang yang sama. 1 2 3. Okey, so sekarang kita dah siap 3 bucu. Okey, nampak? Okey. Kita dah siap 3 bucu kat sini. Seterusnya, kita change 1. Dan kita kait 3 double crochet di bucu yang ini pula. 1 2 3. Kita chain 1. Kita pergi pula di set bunga yang di sebelah ni yang kosong. So macam biasa kita akan cari kelopak yang kita skip di antara sambungan dua tu. Okey, kita masukkan jarum ke dalam sini. Okey, kemudian tarik masuk benang kuning ke dalam. Chain 1 dan kita akan sambung 3 double crochet di dalam bucu yang sama di sini. Okey. 1 2 3. Okey. Kemudian kita change 1. Dan kita dah sampai di penghujung ni, kita akan slip stitch di stitch yang kedua di atasnya. Okey. 1 2 di sini kita akan slip stitch. Okey. 1 2 di sini kita akan slip stitch. Okey, harap korang nampak So ikan atas kan. So nampak 1 2 kita slip stitch di sini. Okey. Kemudian kita change 1. Dan kita akan potong benang kita agak panjang lah. Untuk buat lapik meja ni, Kin suggestkan semua potong benang agak panjang. Sebab nanti kita akan jahit. Dia memang agak renyah. Okey, untuk sambung-sambung ni lah. Sebab kalau kita tak jahit, kita risau. Macam kita nak basuh ke apa, dia cepat terbuka kaitan ni. Okey. So, ini adalah contoh. Okey. So, kalau korang nak tambah pun boleh tambah juga. Okey, Alhamdulillah. Nikin dah siap tambah. Kita dah cantum semua. Untuk petak kecil lapik meja bunga ni. Okey. So, harap korang suka. Dan semoga video ni bermanfaat buat korang. So, selamat mencuba. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan anda kalau anda suka dengan tutorial kini. Okey? Selamat mencuba dan Assalamualaikum.